to this computer. Okay, baik. So jadi tujuan dia ni kita nak cari persediaan awal untuk entry di balik-balik pada trend atau tidak, ataupun dalam tengah trend tiba-tiba dia nak reverse. Okay, ni SOP dia. Sebab sekarang ni tak jadi. Jadi bila tak jadi, jadi tak boleh nak tunjuk, tapi saya boleh share lah. Okay. Syarat utama dia ialah mesti currency ni masuk gandang. Okay, currency masuk gandang. Kalau biasanya currency masuk gandang, maka berlakulah SOP tu. Okay, contoh macam ni AUD NZD. AUD NZD lah contoh. Okay. So AUD NZD, kita tahu dia tengah buy. Okay. Contohlah dia tengah buy. Okay. Daily dia merah. Okay. Daily dia merah. Kita nak sell kan? Ya. Betul tak? Kita nak sell kan? Sebab buy ni jadi retrace kan? Maksudnya dia tengah naik, jadi kita nak sell balik. Okay. Syarat dia ialah M5 dengan M15 mesti warna merah. Lepas tu M30 mesti warna hitam. Okay. Lepas itu strength dia mesti bawah 40%. Bawah 40%. Okay. Mesti bawah 40%. Ini maksudnya kita nak re-entry trend. Re-entry trend lah. Re-entry trend ataupun kita nak detect yang dia akan bertukar arah. Okay. Okay, contoh macam ni. Dia downtrend Lepas tu tiba dia naik tinggi. Okay, waktu bila ni kita nak ni? Kalau kita sell kat sini kan takut dia naik lagi. Kita sell dia naik lagi kan? Okay. Jadi waktu bila kita nak sell tu? Kita akan sell bila strength pair tu dia bawah 40%. Kalau 40% pun okey dah. Kalau dia lagi bawah lagi bagus. Lepas tu M5 dia dengan M15 dia warna merah. Lepas tu M30 dia warna hitam. Okay. Itu je yang kita tengok. Lepas tu dia akan jadi down. Lepas tu biasanya kalau dia dah jadi macam tu, biasa dia dah turun parah sini lah. Mana kita dah boleh sell. Okay, kita dah boleh sell. Nanti kalau dia jadi SOP basic ke SOP volume ke, kita boleh tambah lah entry lagi. Macam tu. Okay. Alright. Untuk buy pula, katakan dia tengah buy, dia turun. Jadi waktu dia turun tu, macam mana kita nak cari? Macam case gold sekarang ni. Nak buy sekarang ke ataupun macam mana? Kita Tunggu tak hijau. tahu kan? Tunggu kita hijau. tak tahu kan? So jadi apa kita buat ialah, kita tunggu currency strength dia naik 60 ke atas. 60% ke atas. Oh, sebab baik. Okay. Okay, 60% ke atas. Lepas tu M5 dia dengan L15 tadi sama macam sell tadi. Mesti Hijau. hijau. Dan M30 dia mesti hitam. Itu je. Dah, lepas tu currency strength mesti duduk dalam kandang. Kita tengok kejap lagi Kalau USD duduk dalam kandang, semua currency duduk dalam kandang, tengok apa akan jadi. Ni kalau sempat dia jadi malam ni, nanti kita saksikan. Okey. Tapi sementara kita nak tunggu dia jadi benda tu, kita boleh gunakan YouTube ni untuk kita tunjuklah, demonstrate dekat Syuib. YouTube? Benda ni dah jadi dulu. Lepas tu baru kita tahu. Ni gold lagi dia naik sampai atas. Macam Amin tadi lah. Oh, ini gold tengah extreme buy. Amin. Itu 10 pagi tadi. Padahal saya tengah bincang kan pukul 5. Ui, kau dah extreme buy tu? Aduh, ini 10 pagi tadi dia nak buy lah. Aduh, geli hati saya duk layan dia ni. Aduh. Oh, YouTube yang dashboard sebab kita boleh rewind kan. Ya, betul. Okey, kejap Okey. Kejadian tadi pukul 10 News tadi kan. Okey, tadi kan gold kan naik tadi. Lepas tu kan dia terjun. Cikgu share apa ni? YouTube ke? YouTube ni, nampak? Tak, dashboard tak. Dashboard. Oh, dashboard bukan YouTube Bukan. Oh, okey, patutlah sebab saya terus pergi kepada app. Sekejap ya. Saya share screen. Ada dua benda yang cikgu boleh share kat sini. Apa dia? Screen dengan cikgu punya profit yang 5,000 USD tu. Dia punya Kasar. Dia punya kasar punchline itu. Kasar punchline itu.
Tapi gua ajar Abang Amin kan. Jadi mana satu saya nak share ni? Tapi Abang Amin gua ajar sebab apa tahu. Dia nak ambil yang layer last tu. Layer last tu 1K running kan. Dia nak bagi saya EU yang floating 10 USD. Tahu tak apa kan dia cakap tadi, cikgu dah mesej saya yang tu ambil, lepas tu yang baki tu so ambil, suka hati Dia dia. bagi saya yang minus yang tengah floating 10 USD. Gua ajar. Tahu tak apa. Okey, Okey. tadi pukul apa tadi? Pukul 10 waktu dia terjun tadi. Okey, tadi ada sekali dia naik. Tapi kalau tengok kan dia dah jadi awal lah. Sebentar. Dia dah jadi awal sebelum dia Oh ya ke? Sebab gol kan jalan dulu. Dia tak ada yang selari. Okey, satu lagi. Dia mesti kena satu grup. Satu grup. Benda tu berlaku dalam satu grup. Kalau USD pair. Kalau JP punya pair. Baru solid. Ini pukul 8. Ini malam tadi. Yelah, jap. Sebab tadi yang solid. Kita 8 petang tadi ada sini. Ini dah start ni. Ini pukul 5. Petang tadi di sideway. Tadi pun kategori sideway tadi ni. Yang pukul 10 tu. Okay. Kita nak cari yang selari. Sebab kalau USD week malam ni 10 pagi yang sebatang tu. H1. Tak sempat ni. Ini dah pukul berapa dah ni? 3. 1. Tak sempat. Sebab pagi tadi boleh. Masa petang tadi boleh. Saya dengan Amir tadi dapat. Kalau pukul 11 pagi je lah boleh dapat. Okey. Ni. Tak apalah. Tak dapat dekat goal, kita tengok kat sini. Tengok yang ni apa tu? GBP NZD. Okey. Okey. Nampak dia dua merah. Lepas tu kotak hitam. Lepas tu H1 dia pun kotak hitam. Lepas tu dia mesti bawah daripada 40 kan? Tadi 40. 60 untuk buy. Tak, kita sell. Tadi dia 40 tadi. Ni. Okey, dia jadi 40 ke bawah. Okey. Ke depan kot. Okey, dia jadi macam ni. Kalau dia jadi dark red, lepas tu okey lah, lagi better. Okey. Contoh katakan trend dia kotak daily dia merah. Lepas tu dia boleh lepas retest buy. So kita nak cari sell balik. So bila kita sell, kita nak pastikan dia jadi down, lepas tu M5, N15 merah, lepas tu M30 dengan H1 dia jadi hitam. Lepas tu dia punya strength dia tu. Kita tak main base dengan code, kita main strength. Strength dia mesti bawah 40% dan kita akan masuk sell. Macam tu. Faham tak? Pattern dia M5, N15 merah, M30 dengan H1 hitam. Lepas tu strength dia bawah 40%. Dah, sebab kita nak sell. Ini GN ni dia masih uptrend kan cikgu? Contoh dia katakan dia downtrend. Okey, kan dia retest buy, kan dia GN ni kan hijau contoh dia. Sebab saya nak tunjuk ini je, bukan saya nak tunjuk ini. Saya nak tunjuk ini pattern dia. So dia waktu bila kita nak sell tu, kat sini ke, kat sini ke, kat sini ke. So kita hanya akan sell bila dekat dashboard tunjuk ada dua dark red, dua red di N5, N15, lepas tu M30 hitam, H1 dia hitam. Lepas tu down ni mesti kena jadi lah. Lepas tu dia mesti bawah 40%. Barulah kita boleh sell. Okey, cuba cari lagi kat atas. Cuba tengok. Cuba cari. Cuba cari. Ada tak buy ataupun sell? Cuba cari. Pair apa lagi?
Yang jadi sama macam GBP NZD. CHF JPY. CHF JPY. Betul. Euro AUD. Euro AUD mana dia? Okay. Okay, Euro AUD. Lepas tu CHF JPY. Tak ada dah, itu je lah. So kalau macam Pay USD contohnya, kalau Pay USD, dia kena satu grup sebab tadi tak dapat 10 pagi tadi last. Ni cantik JPY. Nampak tak? Okay. Nampak. Trend dia kan downtrend. Yep. Ni cantik. Okay, trend dia kan downtrend. Satu tim pula tu. Okay, trend dia downtrend. Lepas tu dia retrace. So, nampak? Dia retrace. Betul tak? So, jadi kita nak sell kat sini ke sell kat sini kita tak tahu. Betul tak? So, jadi macam mana kita nak tahu kita boleh sell? So, once kita sell tu, bila berlaku je dua ni, kotak merah ni, lepas tu M30 dia kotak hitam. Kalau H1 tak hitam lagi tak apa. Yang penting strength dia dah di bawah 40%. Satu basket tu sama semua. Iya, itu yang lagi solid. Lepas tu kalau Syed tengok, nampak tak dia masuk kandang? Iya. Itulah dia. Itulah dia tempatnya kita nak masuk re-entry downtrend macam tu. Technical lah je Teknikal lah. Mana awal lah tu. Awal lah. Awal lah tu. Lepas tu nanti kalau ada SOP basic, SOP volume, tambahlah lauk. Macam tu. Okay. So, boleh hafalkan tak yang ni? Baik. Okay, saya screenshot kan. Sebab kita dah rakam kan, tapi kita ambil gambar ni je simpan nak buat nota nanti. Okay, saya rakamkan. Saya ambil ni sampai dekat JPY. Sampailah dekat currency strength. Okay, so nanti tolonglah edit lah buat kotak ke apa ke. Saya letak dalam grup Ninja Van. Okay, ambil yang tu itu nanti edit lah, buatlah dia punya writing sikit lah untuk JPY tu. Bapak yang tu Abang Amin pakar. Betul. Nampak tak ni? Lepas tu M30 dia jadi merah, nampak? Yalah masa ni kita kalau ikut betul tak entry lagi kalau asalnya. Sebab kita tulis SOP basic, nampak tu. Di situ dia bagi. Kan? Jadi dia dapat awal lah. Kira dapat awal lah. USD, saya cuba tengok. USD jadi pukul 9. Jadi tak dapat nak capture. Sebab dia ni paling latest pukul 10. Yang jadinya JPY. So lebih kurang macam tu lah. Maknanya contoh macam ni kan. Okay, GBP CAD. Trend dia uptrend kan. Lepas tu ni kan dia retrace kan. So inilah jadi entry dia. So dapat dia jadi up. Lepas tu currency dia atas ni 60. Okay. Lepas tu tengok currency stand. Kan masuk kandang? Ya. Ingat bila setiap kali je currency stand masuk kandang, maka akan berlakulah retrace. Sebenarnya retrace itulah kita boleh gunakan sebagai re-entry. Dan dia boleh juga kita standby sama dia nak reverse. Faham tak? Dia nak reverse, maksudnya bukanlah reverse tapi dia menukar SOP lah. Cantik dia ikut trend SOP buy, tiba-tiba jadinya SOP macam sekarang ni, macam kat JPO tu jadi sell. Itu jadi kita boleh standby awal. Okey, kalau jumpa pattern macam ni, jaga-jaga sebab dia akan membawa besar. Maknanya dia akan main sampai ke H4 untuk intraday lah. Betul, dia boleh main. Dia boleh main macam tu. Itu bahaya dia. Macam semalam, saya tak expect dia lewat tau. Sebab saya expect macam, saya cakap dengan Jis, tutup Jis. Sebab saya rasa ni macam nak retrace besar dia ni. Sebab dia dah bagi first round dah. Lepas tu, dia naik balik, saya buy lah. Contoh saya ingat kan nak TP dekat, ngam-ngam dekat high semalam. Dia tak pick up lagi, berapa pick lagi? Geram saya. Lagi 10 pick ke 20 pick macam tu. Tak ambil. Lepas tu dia turun, dia sideway. Saya dah balik, dah tidur semua. Pagi-pagi, subuh tengok. Merah. Dia boleh buat perangai pula saya tu. Tak apalah kan. Tapi tak sangka pula ada orang follow. Dia buat kek lapis kek lapis extra cheese. Topping dia power. Dia punya topping dia tu.
Itu memang saya tak boleh kata apa. Topeng ni warna emas saja. Masalahnya mas dia meleleh. Macam mana hati dia macam tu lah. Mas tu meleleh tahu. Nasib baiklah memang 40 tu kuat H4. Kan. Jadi itulah. Jadi bila selagi kata orang tu macam saya pegang pada daily lah. Kalau daily macam tak ada apa kata putus lah nak sell lah dan sebagainya, kita relax je lah. Cuma sekarang ni kalau kata kita tengok sekarang ni, kita tengok yang live lah, ini dah. Nanti kalau kita jumpa yang buy punya group untuk JPYK USD, nanti kita screenshot. Kita buat dalam Tunggu JPY. kita apa? JPY sell. Okey, JPY kan downtrend kan? Sekarang ni dia tengah retest buy kan? So kita tunggu dia jadi sell. Gold USD pun akan jadi buy macam tu. So syarat dia nanti kita tunggu bila dia masuk kandang nanti akan jadi. Tengok masalah dia tadi. Saya 2 kali kena yo. Saya tengok apa USD down. Saya tengok chart saya tak naik pun USD. Open je pukul 11.54 lah. Kenapa? Hang. Ni baru tadi saya tengok cikgu reverse apa ni? Ya, rewind dekat YouTube tadi. La ilaha illallah. Kena lagi. Kena. Aduh. Masalah betul. Men, cukup tidur tak cukup tidur ni, men? Tak, ni kerja bersepah atas meja ni. Ya ke? Serabut lah tu. Aduh. Budak-budak dia buat serabut, buat calculation pun salah. Kena buat balik lah. Kena kira balik. Aduh, lepas tu tengok YouTube. Cantik pula USD ni. USD USD dah. USD week apa salah aku punya ni tak naik lagi. Tak naik. Siapa? Dia nak idea satu kumpulan tu. Okay, kita tengok malam ni. Kalau jadi. Okay. Ni pukul 23. Alright. Ni kita record ni kan. Ini 23. Ni betul. Tadi 23 11 juga. Tapi 11 pagi. Yang ni 23 11 malam. Nasib baik buat nombor 24 hours. Kalau buat 11 juga tu saya rasa mungkin dia confused tu. Okay, kalau jadi buy. Okay, kalau jadi buy. So M5 dengan M15 ni akan hijau. Lepas tu M30 kotak hitam. Lepas tu dia jadi up. Lepas tu 60%. Bila dia jadi 60%, currency ni semua akan masuk kandang. Itulah entry buy kita. Sama juga JPY. Dia downtrend, sekali dia tengah retest. So jadi apa kita nak, M5, M15 jadi merah, M30 jadi hitam, lepas tu jadi down, lepas tu 40% strength dia. 40% ke bawah. Kita tengoklah kalau tak ada gangguan malam ni macam tiba-tiba sentimen buy ke apa kan. Saya takut nanti US dollar menguat balik kan. Yang hari Khamis tu juga. Naik kereta cikgu lah. Hari kat depan. Khamis depan. Naik kereta saya lah. Okey, saya, cikgu, Abang Min. Kalau datang. Abang Min datang tak? Pergi mana hari Khamis tu? Pergi mancing dekat kolam pancing udang. Jalan sotong kat Tasik. Kita pergi Hari Khamis ke mana tu? Cyber. Pagi petang. Subuh. Petang, pagi. Tapi kalau tak ada tak apa. Okey, tak ada masalah. Boleh lah nak pergi lah. Kalau nak pergi, nak boleh jom lah. Hari Khamis Khamis tapi cuti lah sikit malam Jumaat tu. Alamak. Tapi saya pastikan kita balik awal lah. Mana dalam pukul 10, sebelum pukul 11 tu kita cabut balik lah. Boleh tak. Kecuali kalau macam apa tu Hafiz ke Kal kena ajak sembang tu tu kita kena. Tak ada masalah. Tak ada masalah lah. Saya cikgu kalau saya dah kat luar nak plan untuk balik awal tu benda nombor 2 sebab dah kat luar. Tapi kalau baru nak keluar dah lewat, itu benda tu saya fikir. Betul. Kalau dah keluar pun lewat, nak balik mesti lagi lewat kan. Tapi kalau dah lewat memang kat luar tu tak ada masalah. Betul. Jadi macam tak nak balik pula ya.
Cikgu, stop record dah cikgu. Stop record. Tak apa. Ada Bukan, kita record Bagus. pasal nak tunjuk ni kejap lagi ni. Ada benda nak tanya ni. Tadi soalan user tu boleh tahan bagus juga. Nak tanya pendapat cikgu. Sekejap Arik? Stop dulu, lepas tu nanti kita record balik. Okay, apa cerita? Ni dia cakap Siapa tu Kamal? sekarang ni kita dah bagi pendedahan dekat broker tentang kita punya method ni lah, maksudnya dashboard lah. Okay. Ada tak kebarangkalian yang dia boleh manipulate untuk kita ni tak dapat apa yang kita nak? Contoh, situasi dia bagi kita nak pergi TP2 contoh. Then dia tak bagi price tu sampai kat situ sebab dia tahu itulah tujuan kita. Ada tak? Tak boleh. Sebab yang bagi harga adalah LP, bukan broker. Okay. Jadi lagi satu, kalau dia nak menukar price market, dia kena relate dengan broker lain. Dia tak boleh dia saja, harga dia saja berubah. Contoh kalau broker A price sampai situ je, broker B sampai situ je, tiba broker dia tiba ke bawah lagi. Itu kita dah boleh report. Kita boleh ambil screenshot broker lain, lepas tu kita claim baliklah duit kita. Itu boleh claim. Boleh. Sebab tu saya tanya tadi dah compare ke dengan broker lain tapi Dia tak jawab. Tak jawab kan, tak ada tu. Sebab apa tahu aku ialah benda ni bukan broker yang menggerakkan market. Betul. Kecuali dia buat spike aja. Betul. Dia boleh buat spike aja. Okey, contoh SL, okey. Pump dia bagi, dia turun balik. Sebab dia candle tu nak gerakkan dia tak mampu. Tak boleh. Kecuali bila spike maksudnya error lah. Dia kena declare lah yang sistem dia error. Dia tak boleh kata ini price LP yang bagi. Okey, kalau betul LP bagi, kita tunjuk broker lain. Kita ambil 3 broker yang sama, broker berlainan, kita tunjukkan dia price yang sama. Kenapa engkau punya price yang lain? Jadi kita boleh claim kat situ. Jadi evidence kita kukuh lah. Dua soalan tu, itu satu dengan dia punya open daily dia tu. Open daily, okey, kenapa? Saya cakap tu je lah, sebab lain broker, lain server open daily dia punya gap tu. Betul. Dia cakap kenapa Profito punya gap tak bergerak lagi, lain broker price dah gerak. Saya cakap betul. Okey, dia macam ni. Pertama sekali kita kena tengok LP dia duduk kat mana. Ada setengah LP dia duduk dekat New Zealand, ada setengah duduk dekat Europe, ada setengah duduk tu. So jadi atas LP itu sendirilah operation hour dia tu bila price tu akan bergerak. Contoh, kalau zaman dulu even overnight pun gold tetap jalan tau. Sekarang pukul 5 pagi, 6 pagi dah stop kan? Betul tak? Dia stop. Dulu bergerak, tak ada masalah. Dulu sampai ke pukul 6 pagi, 7 dekat, cuma dia sideway lah, lambat lah, macam slow lah macam tu. Sebab sesi New York kan on lagi sampai pukul 8 pagi kita baru dia off. Lepas tu pukul 9 baru market gila. So jadi tak ada isu tentang open daily ataupun close daily, tak ada masalah. Ini atas broker, sebab kalau kita sign up broker pun dia ada agreement. Dalam agreement dia punya clause dia bagi tahu bahawa setiap kali closing market dengan open market, waktu closing tu waktu Asia lah kan, pukul 5 pagi 6 pagi tu kan. So di situ akan berlakunya gap. Dia dah cakap dah akan berlaku gap. This is because of transaction punya order dan punya market, dan adalah certain fee yang dikenakan kepada trader untuk menyediakan servis. So jadi sebab tu ada gap. So disarankan jika kalau kita nak hold position, kena besarkan SL, ataupun kita kena pastikan equity kita support spread tu. Dalam agreement tu, kalau baca betul-betul, dia mesti ada cerita tentang closing market dengan open market. Sebab waktu tu mana-mana broker pun mesti akan ada gap. Bukan gap macam satu ahad, tak. Dia gap open daily. Bukan open daily, dia panggil servis punya charge tu. Sebab tu spread dia besar. Dia panggil apa, transition punya operation hour untuk broker. Bukan candle bukan market, tetapi broker tu sendiri.
Saya tak tahu, diorang kata ada closing account lah. Sebab broker kan bila cukup satu hari kan dia ada kira satu hari punya trading punya transaction. So jadi pada waktu tu dia macam nak tutup account ke buka account baru macam tu lah. Jadi position pun dia nak kira calculate balik untuk hari apa. So macam tu lah. Saya ada ingat clause dekat dalam broker punya agreement. Banyak-banyak broker ada benda tu. So, jadi dia tak sarankan sebenarnya. Dia tak sarankan bagi mengelakkan daripada kita loss. Dan dia cakap kat situ, klien tak boleh claim. Oh, tak boleh claim juga. Sebab tu dia keluarkan clause tu. Maksudnya kalau dia keluar clause tu, mengatakan akan berlakunya gap di open dengan close market. Dan sekiranya berlaku macam account tak support floating, account tu stop up atau PMC, tak boleh claim. Ataupun dia letak SL tapi price tak pick up SL, price lompat. Katakan price 80, stop loss dia $80, tapi price tu gap dia lompat ke atas, jadi stop loss dia jadi 100 ataupun 200, macam tu, itu tak boleh claim. Biasa SL ni kena sebelum ditutup. Sebelum ditutup sebab gap sebab spread dia besar. Sebelum apa spread closing apa semua dah kena SL dulu dah. Hari malam tu juga dah habis dah account. Dah habis dah. Teruk. Tak payah tunggu spread, tak payah tunggu tangan gaib. Tak payah. Dia gaibkan diri sendiri. Sebab dah tak boleh nak cope kan. Magic. Magic. Itu bukan dia pakai tisu magic tu. Dia gosok. Hilang. Cikgu cakap tisu magic tu, kawan tu tengah sapu, tidak tersedak tu. Macam mana cikgu boleh tahu? Macam cikgu tahu. Aroma dia si bau tu, aroma. Tak ada. Ada bau ni. Ada kat sebulan kot. Apa tu? Aku ada tisu tu. Dah lama lah, dah kat setahun lebih kan. Allah, dah kering kan? Tak tahulah, tak buka lagi. Tapi simpan dekat dalam almari kat tepi ni. Almari saya kan. Okay. Lepas tu anak saya duk main. Lepas tu dia baca magic tissue. Apa ni papa? Dia sapu tak kat muka dia? Tak buka. Tak buka. Dia baca depan dia. Nasib baik depan tu tak ada gambar yang pelik-pelik. Betul. Jangan usik. Simpan balik. Papa. Saya takut dia jaja kat sekolah. Kau nak tengok aku dia magic tissue kan dia? Dia bawa kat sekolah, cikgu tengok. Kacau. Ingatkan rumah Abang Amin buat bikin basuh berak anak. Kebas buntut. Kebas buntut okey. Kalau becik dia tak rasa sakit. Dia rasa sejuk. Kebas ke? Tak tahu. Kebas ke? Tak. Try sapu kat muka tengok. Tak, saya nak sapu kat peha saya. Naik motor kan kebas ke tak? Tapi tu kulit dah keras dah. Boleh percaya ke sapu kat peha ni, kat atas peha sapu ni. Saya baby skin. Lembut. Saya takut dia sapu atas pusat je. Aduh. Nampak dia dah sideway kita tengok tak jadi lagi. Tunggu. Itu lah cakap lah. Saya lupa nak pesan kat Aziz. Itulah niat aku itulah. Bukannya benda pelik-pelik. Nak sapu kat peha je. Yang Aziz tu. Aziz? Kenapa? Gambit Sarawak. Lupa nak order dengan dia. Dia cakap, nanti dia cakap, bang tak pernah dibawa orang beli gambit Sarawak letak kat peha. Orang guna tu asalnya untuk sakit gigi. Betul. Boleh juga aku nak cari gambit Sarawak. Try tengok. Peha aku. Dia panas. Kalau tersapu dia panas. Panas. Sudah. Kan melepuh pula. Mana boleh panas? Asal kenapa pula naik? Apa dia? Kenapa dia jadi panas? Dia memang sifat dia macam tu je. Panas. Sebab Dia nak tu, dia bagi kita. Kalau sapu dekat anu kita tu panas lah. Kita tak rasa panas. Apa tu? Anu je rasa panas. Tak. Kita tak rasa apa. Kita rasa Ada kebas. entiti berbeza.
Kita rasa kebas, cuma pasangan tu lah rasa panas. Pernah kena kat mulut ke? tak sesuai lah kot. Bukan tak sesuai sebab cara penggunaan dia salah. Oh. Sebab benda tu kalau kita gunakan untuk bersama dengan isteri, kita kena guna awal, bukannya sapu-sapu terus bersama. Oh, mana kena bagi 2-3 minit dulu. Macam mana? Sekurang-kurangnya 10 ke 15 minit je. Oh, habis kalau jenis tak sabar tu macam mana? Itu yang perempuan tendang tu. Okey. Kenapa dia rasa panas? Ada rasa panas. Oh, faham. Amin? Okey, Min? Nak pahamin siapa mentega je. Mentega tak apa. Takut pakai big cream je. Tahu tak big cream? Bikri apa? Minyak rambut tu. Minyak rambut big cream. Bukan minyak rambut Zam-Zam. Member saya lah ni. Dia cerita kita orang lepak-lepak. Brother tu kira masa saya umur tu dalam 20-an. Dia dalam saya ingat 30 lebih lah, dekat 40 lah macam tu. Dia kata, aku bukan susah kalau aku tak yang aku nak, bini aku tak bagi, aku ambil sapu fikir, aku sapulah ke titik dia. Aduh, saya macam bela-bela. Aku dah tak tahu dia cakapnya macam bela. Big cream, apa kaitan dengan big cream ni? Tak faham tau. Dulu tak faham lah kan. Apa kaitan dengan big cream ni kan? Apa pasal nak kena sapu kat dada kan? Lepas tu bila dah besar tu, barulah faham. Cilakak betul tu ni. Dia boleh sembang macam tu. Dengan budak-budak. Aduh, aku susah aku pakai big cream lah. Apa lagi? Boleh pakai big cream. Aduh, tak adalah. Kalau saya pun tak adalah terdesak macam tu sekali. Teruk no. Kau tunggu je lah besok 2-3 hari, bukan lama pun. Sekejap cikgu, anak saya nangis sekejap. Dan cerita pasal ni je. Anak nangis. Nak mandi wajib lah tu. Hafiz bila habis projek ni? Saya nak kacau dia pun macam sebab salah. Ingatlah ajak dia apa tu road tour tu. Takut dia takut tak available pula. Saya bukan apa, saya dilema juga ni sebenarnya. Saya takut ramai pula nak pergi. Kalau macam Carl dengan Hafiz tu memang wajib lah pasal dia orang kita punya marketing kan. Jadi siapa yang nak pergi tu? Saya mungkin untuk kita saya boleh isi slot-slot kosong je. Itulah. Utamakan yang perlu-perlu dulu lah. Saya rasa lah mungkin kita berempat lah untuk daripada saya kita berempat. Saya Ustaz, Amin dengan Syuib dulu. Lepas tu Hafiz dengan Carl. Macam tu lah saya punya plan lah kan. So untuk pembulat ni lah. Sebab kita pun tahu Hafiz tengah sibuk. Jadi saya pun malah nak kacau dia sangat. Jadi kalau kata nanti bila dia dah free, yang kita fikir-fikirkan lah siapa-siapa nak pergi ke. Untuk yang belah-belah utara saya tak nak kacau Faiz. Nanti kalau belah selatan nanti kita mungkin ajak Faiz lah. Ui, Faiz. Lupa kat dia. Faiz. Lupa kat orang besi. Tapi bila kita buat road tour tu kena ada aktiviti lah sikit kan. Kalau kita pergi saja ramai pun tak guna lah. Ya. Nanti kereta tak buat tapi kita nanti penat je yang lebih nanti kan. Cumanya tu je lah. Saya lebih suka kalau contoh kalau pergi tu kita driver ramai. Macam tu. Jadi kalau kita penat kita boleh gili-gili. Tak terasa sangat. Apa ni? Apa yang saya tertinggal? Ni apa? Road tour. Kenapa? Road tour. Daripada kita punya team tu berapa orang nak pergi. Saya takut kalau ramai sangat nak pergi kan tak buat pula Carl dengan Hafiz. Tapi kalau road tour confirm dua tu akan pergi lah. Ya mestilah, wajib lah dia orang kuat. Saya ingatkan seorang je ke, tapi memang dua lah pergi. Berdua, biasa dia orang berdua sebab dia orang partner. So jadi apa pun nanti kalau Hafiz pergi, nanti Carl macam tak buat kerja. Kalau Carl pergi kan Hafiz pula macam tak buat kerja. Sebab dia orang sekarang ni dia guna app tau. Dia jumpa klien je dia kena ambil gambar, upload gambar dalam app. Kira macam attendant. Macam punch card. Ya, itu yang dia stress tu. Kau tak boleh cakap je yang kau jumpa klien sekian-sekian, tak ada. Maknanya engkau masuk dalam attendant punya sistem, daripada attendant punya sistem tu ambil gambar klien. Macam tu.
Yalah sebab kalau wildfire pun 7 orang Ya betul. kita support Apis dengan Faiz itu kita tak tahu lagi status yang jelas pergi ke tak. Sekarang ni yang senang nak confirm saya dengan Abang Amin. Mana dah boleh bagi keputusan. Baru 3 orang. Lepas tu saya dengan Ustaz, saya memang confirm lah. Ustaz tu Ustaz tu mungkin ikut jugalah. Sebab dia penting juga sebab dia nak tahu potential klien macam mana kita nak propose untuk andai kata dia nak diorang berminat nak pasal fund manage ke apa semua tu. Dia boleh cakap. Boleh cakap. Tapi kalau orang marketing ni kalau duplicate pun tak guna kat. Faham tak saya? Maksudnya? Kalau katakanlah root tour tu bukan melibatkan Profito. Faham tak? Katakan root tour ni kita buat, tiba-tiba ada orang PM kita, group kita lah contoh macam Aziz. Cikgu, jom pergi Johor. Saya ada group lah kat Johor. Itu kita bukan Profito. Okey. Itu satu group team support nak pergi pun tak ada masalah sebab Hafiz dengan Carl tak ada. Jadi bila kita pergi dengan Profito, jadi kena adalah yang kita kena strategi betul-betul lah. Maksudnya kita pergi tu kena utilize betul-betul. Macam tu. Saya tak kisah sebenarnya kalau nak pergi ramai, cuma tak selesa nanti, takut sempit kan. Kita pun tak tahu perjalanan kita tu jauh ke dekat ke. Macam Yelah tu lah. sebab kat belakang tu kalau 3 orang mana selesa. Tak selesa kat belakang kena 2. Sebab dia tak boleh lah sandar habis macam seat tengah tu. Kecuali kalau kita ambil Starrect. Starrect memang puas hati. Starrect macam peti ais bergerak tu. Tak, saya bawa sedap betul. Ya ke? Ya, sedap. Sedap dia naik bukit power, lepas tu jimat gila minyak. Jimat melampau-lampau, jimat dia melampau-lampau sebab dia diesel tau. Jimat gila-gila, lepas tu dia power, lepas tu selesa lah selesa. Driver selesa, penumpang selesa, semua selesa. Banding dengan sebab dia diesel Wildfire petrol kan. Lagi satu Starrect seat dia ada 12, 13. Dia ada 3 row kat belakang. Jadi selesa. Jadi untuk macam untuk dengan Profito ni kita ambil lah Wildfire macam tu. So tak payah lagi mengamai. Tapi kalau grup kita saja, kita nak ambil Starrect lah, lantak lah. Kan? Macam tu. Sebab kalau pergi ramai-ramai pun tak ada buat kerja apa pun, nanti kita penat je nanti. Nanti penat je nanti. So at least kalau kita pergi tu kena betul-betul plan apa benda kita nak buat kan. Maknanya Abang Amin on kan? Jumaat ni. Dia tak ada masalah, dia nak apply cuti dengan siapa? Apply cuti dengan bini dia je. Cantik. Tahu dia nak pergi jumpa tuan Grab dulu. Tak tahu lah tu kan. Mungkin bolehlah cuti 1-2 hari. Jadi kita pergi hari Jumaat pagi, hari Sabtu pagi kita balik kan. Macam tu lah. Sebab hari Sabtu depan saya ada family meeting lah. Dia orang nak buat family day. Jadi saya pun lupa pula hari Sabtu depan tu ada meeting. Tapi kebetulan malam. Okey lah. Okey lah cerita. Dan kalau kita betul-betul pagi, tengah hari sampai, so dapatlah saya berehat sikit. Yalah. Betul malam tu baru pergi meeting. Apa ni dah 11.30 dah. 11.45 saya kena gerak. Tengoklah kejap lagi kalau sampai ada kan SOP yang yang saya cakap tadi, yang buy and sell, yang gold ke USD ke. Tengok. Syarat dia ingat, dia mesti kena masuk kandang dulu. Lepas tu M5, M15 sama color. Lepas tu strength dia 60 untuk buy, 40 ke bawah untuk sell. Macam tu je. Beres. Tengok dashboard je, tak payah tengok chart, senang. Jadi kalau kita tengok chart, kita lagi nak masuk tau, lagi nak masuk. Tapi kalau kita tengok dashboard, kita lebih tenang, relax. Dia ada confirmation, dah jadi, baru kita masuk. Okay? Okay, alright, so jumpa besok lagi insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bagi pipe ni dekat UM. Ya. Alright. Alright. Dia budak jahat lah.